Umar Al-Khattab meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan bergantung kepada niat dan setiap orang akan mendapat apa yang diniatkan. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa berhijrah kerana kepentingan dunia atau wanita yang ingin dinikahi, hijrahnya adalah untuk apa yang diniatkan. Aisyah meriwayatkan, Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, bagaimana wahyu Allah diturunkan kepadamu? Rasulullah menjawab, kadang-kadang malaikat datang kepadaku dengan suara seperti bunyi loceng. Dan setelah wahyu ini meninggalkanku, aku ingat apa yang diwahyukan. Wahyu jenis ini adalah yang paling berat antara semuanya. Kadang-kadang, malaikat datang menyerupai seorang lelaki dan berbicara denganku. Lalu, aku memahami dan ingat apa yang dikatakannya. Tambah Aisyah, sesungguhnya aku melihat Nabi menerima wahyu pada hari yang sejuk dan mendapati titisan peluh dari dahinya selepas wahyu berakhir. Aisyah meriwayatkan, permulaan wahyu Allah kepada Rasulullah SAW adalah dalam bentuk mimpi baik yang menjadi kenyataan seperti cahaya siang yang cerah. Sejak itu, Rasulullah sukakan untuk menyendiri dan biasanya Rasulullah akan ke Gua Hira, tempat di mana Rasulullah menyembah Allah secara berterusan selama beberapa hari. Biasanya, Rasulullah akan membawa bekal makanan bersama baginda dan setelah bekal makanan itu habis, baginda akan kembali ke isteri baginda, Siti Khadijah. Sehinggalah pada satu hari, secara tiba-tiba, malaikat datang kepadanya dan memintanya untuk membaca. Nabi menjawab, aku tidak tahu membaca. Nabi menjelaskan bahawa malaikat itu menangkapku dengan paksa dan memelukku dengan kuat sehingga aku tidak bermaya. Dia kemudian membebaskanku dan sekali lagi meminta aku untuk membaca dan aku menjawab, aku tidak tahu membaca. Hal ini berulang selama 3 kali. Dan untuk kali yang ketiga, setelah malaikat membebaskan baginda, malaikat berkata, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. Surah 96 ayat 1 hingga 3. Inilah wahyu yang pertama yang diturunkan. Rasulullah segera kembali dengan jantungnya berdegup kencang. Kembalinya baginda ke Siti Khadijah, baginda berkata, selimutkan aku, selimutkan aku. Khadijah menyelimutkannya sehingga ketakutannya surut dan setelah itu dia berkata, wahai Khadijah, apa yang terjadi pada diriku? Kemudian baginda memberitahu Khadijah apa yang telah berlaku dan berkata, aku takut sesuatu akan terjadi pada diriku. Mendengar itu, Khadijah menjawab, la, tidak. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinamu. Kamu menjaga hubungan baik keluarga dan saudara-saudaramu, menolong orang miskin, melayani tetamu dengan murah hati dan membantu mereka yang menderita lagi memerlukan. Pujuk Khadijah. Khadijah kemudian membawa baginda berjumpa dengan sepupunya, Waraqah bin Naufal, yang menganut agama Kristian semasa zaman pra-Islam dan merupakan seorang yang buta matanya. Dengarkanlah kisah anak saudaramu, wahai sepupuku, kata Khadijah. Wahai saudaraku, apa yang telah kamu lihat? Rasulullah SAW pun menggambarkan apa yang telah berlaku. Mendengar itu, Waraqah berkata, inilah namus atau malaikat Jibril yang sama yang telah dihantar oleh Allah kepada Musa AS. Aku harap aku masih muda dan dapat hidup sehingga saat apabila kaummu menggusimu. Mendengar itu, Rasulullah SAW bertanya, adakah kaumku akan menggusiku? Waraqah menjawab dengan mengiyakan lalu berkata, sesiapa yang datang dengan sesuatu yang serupa dengan apa yang kamu bawakan ini, ia akan dimusuhi
Dan jikalau aku masih hidup ketika kamu diusir, aku akan menyokongmu sekuatnya. Namun setelah beberapa hari kemudian, Warakah meninggal dunia dan wahyu juga terhenti seketika. Nabi SAW menjadi sangat sedih kerana kita telah mendengar bahawa dia beberapa kali berniat untuk melemparkan dirinya dari puncak gunung. Setiap kali baginda naik ke puncak gunung, Jibril AS akan muncul di hadapannya lalu berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu adalah Rasulullah dalam kebenaran." Maka hati baginda menjadi tenang. Apabila setiap kali wahyu terhenti lama, baginda akan melakukan seperti sebelumnya. Tetapi apabila dia sampai ke puncak gunung, Jibril akan muncul di hadapannya dan mengatakan kepadanya apa yang dia katakan sebelumnya.